Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita didedahkan satu lagi dengan gaya dan juga teladan tindakan pembangkang yang agak keterlaluan. Ini apabila mereka terus-menerus berpura-pura jadi mangsa. Itu kata pengarah komunikasi EMK. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, apa pendapat Anda tentang sikap teladan pembangkang yang ada sekarang ini? Ada penganalisis politik dan juga pemerhati pengulas politik mengatakan bahwa pembangkang sekarang ini gagal menjadi pembangkang yang mampu menjadi semak imbang, gagal menjadi pembangkang yang berkualiti dan berwibawa. Apa pendapat Anda? Kata EMK, pengarah komunikasi EMK, sekarang ini pembangkang terus-menerus menjajah dan memfitnah. Kononnya mereka menjadi mangsa. Sebenarnya semua itu adalah pembohongan semata-mata, kata beliau. Penolakan memorandum persefahaman MOU berkaitan peruntukan oleh Perikatan Nasional PN didakwa cubaan menolak sikap bertanggung jawab terhadap peruntukan yang hendak diberikan. Pengarah komunikasi Angkatan Muda Keadilan EMK Haziq Azfar Ishak berkata, pembangkang terus berpura-pura menjadi mangsa keadaan tak kala mempunyai pilihan untuk meneruskan rundingan dengan kerajaan. Saudara-saudara sekalian, itulah para penganalisis politik kata mengapa pembangkang tidak meneruskan rundingan. Jika pihak pembangkang terus bermain politik, maka kerajaan wajar mempertimbangkan supaya peruntukan tersebut disalurkan kepada inisiatif kemudahan rakyat IKR bagi setiap kawasan. Kalau ini yang benar-benar terjadi, padan muka kepada Perikatan Nasional Pembangkang, kata pengulas politik. Hakikatnya, IKR yang diusahakan oleh kerajaan perpaduan merupakan salah satu usaha underrated bagi mendemokrasikan dana kerajaan dengan membenarkan orang awam memohon sebarang pembangunan kecil secara terus. Bagaimanapun, pasti pembangkang masih berpeluang menamatkan rancangan politik sempit mereka dengan meneruskan rundingan dan melaksanakan kebertanggungjawaban terhadap peruntukan tersebut melalui mekanisme MOU, katanya dalam satu kenyataan. Pada Ahad, Perikatan Nasional mengesahkan pembangkang sebulat suara telah membuat ketetapan untuk menolak 2 draft MOU daripada kerajaan berkaitan peruntukan kepada ahli Parlimen Perikatan Nasional PN. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, keputusan tersebut dibuat berasaskan 4 sebab utama, iaitu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, bertentangan nilai budaya, moral dan agama, boleh disalah tafsir dan salah guna kuasa serta mengongkong kebebasan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Fadilah Yusof yang mengetuai perundingan itu berkata, apa yang dikemukakan adalah draft MOU dan beliau mengharapkan pihak pembangkang akan mengemukakan cadangan balas terhadap perkara-perkara yang tidak dipersetujui dalam draft itu. Tambah Haziq Azfar, pembangkang wajar mencontohi semangat rundingan yang dilakukan antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan serta pihak proaktif Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim ketika itu sehingga temetarainya memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik 2 tahun lalu. Rakyat tidak lupa sebelum draft MOU diserahkan kepada pimpinan pembangkang pun tiada pemimpin PN maupun Ketua Pembangkang hadir berunding sehingga lebih setahun PN berperanan sebagai pembangkang, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Satu persatu pendedahan sisi gelap GISBH ataupun restoran-restoran ataupun syarikat-syarikat yang mempunyai nama yang dikaitkan dengan GISB. Saudara-saudara sekalian, menjadi kemarahan netizen sejak kebelakangan ini apabila beberapa sisi gelap mula didedahkan. Terkini yang paling membuatkan orang marah terhadap GISB ialah
didedahkan oleh Jakim bahawa roti jenama Ikhwan tiada sijil halal. Ini betul-betul membuatkan ramai umat Islam marah. Kenapa dari dulu tidak diketahui? Kenapa dulu tidak diberitahu? Sedangkan perkara halal ini adalah perkara yang penting dan mustahak, kata mereka. Produk roti jenama Ikhwan, keluaran Global Ikhwan Utara, disahkan tidak mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Jakim. Jakim dalam kenyataan berkata, semakan melalui portal Halal Malaysia mendapati produk itu tidak memiliki SPHM yang sah ataupun sijil pengesahan halal Malaysia yang sah. Jadi, cop halal yang ada di bungkusan itu palsu kah? Itu pertanyaan kita. Kata laporan ini, kita mengambil perhatian serius terhadap penyataan pertanyaan yang diterima mengenai produk berkenan yang tular ketika ini. Perkara ini melanggar Akta Perihal Dagangan 2011 di bawah perenggan 4 dalam kurungan 1 Perintah Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 katanya. Dalam hal itu, katanya lagi, Jakim sudah berhubung dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri untuk mengambil tindakan penguatkuasaan segera. Sekiranya didapati berlaku penyalahgunaan logo atau sijil halal pada produk, pihak syarikat boleh dikenakan tindakan di bawah akta terbabit, katanya. Menurutnya, akta berkenan menetapkan semua makanan dan barang-barang tidak boleh diperihalkan sebagai halal dengan cara lain untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam, melainkan ia diperlakukan sebagai halal oleh pihak berkuasa berwibawa dan ditandakan dengan logo sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah terbabit, katanya. Terdahulu, Pusat Kajian Ajaran Sesat Malaysia (PUKAS) di media sosial mempersoal kesahihan logo halal Jakim pada produk roti berkenan. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang sangat luar biasa. Dan terkini laporan menyatakan bahawa sijil halal roti Ikhwan sudah tamat sejak 7 tahun lalu. Maknanya belum diperbaharui atau tidak diperbaharui atau gagal diperbaharui. Sijil halal untuk produk roti jenama Ikhwan keluaran Global Ikhwan Utara tamat sejak 7 tahun lalu dan belum pernah diperbaharui sehingga kini. GISBH Khidmat Utara dalam satu kenyataan menerusi akaun Facebook miliknya beberapa jam lalu mengakui sijil halal itu berakhir 31 Mei 2017 dan memberi alasan pembaharuan tidak dilakukan kerana perpindahan lokasi kilang roti berkenan. Dalam masa sama, ia turut menjelaskan gambar bungkusan roti jenama Ikhwan yang ditularkan di media sosial Pusat Kajian Ajaran Sesat Malaysia (PUKAS). Itu adalah gambar lama. Gambar yang diviralkan di media sosial PUKAS adalah gambar lama di mana roti tersebut dibuat di kilang roti yang lama, kata mereka. Tarikh persijilan halal telah tamat pada 31 Mei 2017 dan tidak diperbaharui kerana perpindahan lokasi kilang, katanya. Netizen marah, kata netizen, kenapa sudah 7 tahun masih tidak memperbaharui lesen? Begitu lamakah, kata mereka, dan kalau begitu, kenapa tidak diberitahu lebih awal sehingga terbongkar baru beritahu?
Pihak kilang roti, kata Ikhwan, berkenan sekarang menggunakan plastik pembungkus dengan label yang baru setelah operasi di kilang baru itu dan sedang proses persijilan halal, katanya lagi. Terdahulu, Berita Harian melaporkan produk roti jenama Ikhwan keluaran Global Ikhwan Utara disahkan tidak mempunyai sijil pengesahan halal Malaysia Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. JAKIM dalam kenyataan hari ini berkata, semakan melalui portal Halal Malaysia mendapati produk terbabit tidak memiliki SPHM yang sah. Kami mengambil perhatian serius terhadap pertanyaan yang diterima mengenai produk berkenan yang sedang tular ketika ini, kata mereka lagi. Perkara ini Akta Perihal Dagangan 2011 di bawah perenggan 4 dalam kurungan 1 Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011, katanya. Dalam hal ini, katanya lagi, JAKIM sudah berhubung dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dan Jabatan Agama Islam negeri-negeri untuk mengambil tindakan penguatkuasaan segera. Saudara-saudara sekalian, menurut JAKIM dalam 5 Januari tahun 2024, mengiklan makanan halal tanpa sijil adalah satu kesalahan yang besar. JAKIM telah pun mengesahkan pada tarikh 5 Januari tahun 2024 mengiklan makanan halal tanpa sijil satu kesalahan. Mengiklan makanan halal dan boleh dimakan oleh orang Islam seperti buffet, iftar dan set Ramadan tanpa memiliki sijil pengesahan halal Malaysia adalah satu kesalahan mengikut Akta Perihal Dagangan 2011. Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusuf berkata, sehubungan itu pihak yang berhasrat menyediakan perkhidmatan juadah sempena Ramadan akan datang adalah disarankan supaya memiliki SPHM. Beliau berkata, pengusaha yang merancang menyediakan perkhidmatan buffet Ramadan namun belum mempunyai SPHM dinasihat untuk membuat permohonan secepat mungkin, sama ada di JAKIM atau jabatan maupun Majlis Agama Islam Negeri. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.